Baik, kita mulakan surah As-Saffat mulai daripada ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya mulai dan baca litan surah As-Saffat ayat 94. Fa'aqbalu, maka telah menghadap mereka. Fa'aqbalu, maka telah menghadap mereka ilaihi, kepadanya. Yazifun, mereka segera. Qala, telah berkata ia, Ata'buduna, adakah kamu sembah? Ma, akan apa yang? Tuhituna, kamu ukir. Wallah, dan Allah. Khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Wama, dan apa yang? Ta'malun, kamu kerjakan. Qalu, telah berkata mereka. Ibnu, binalah olehmu. Binalah olehmu lahu baginya. Bunyanan, akan satu bangunan. Fa'alquhu, maka lemparkanlah olehmu akannya. Fil jahim, dalam api yang menyala-nyala. Fa'aradu, maka telah berkendak mereka. Bihi, dengannya. Kaidan, akan tipu daya. Faja'alnahum, maka telah kami jadikan akan mereka. Al-asfalin, orang-orang yang rendah. Bracket hina. Waqala, dan sambung ya, ayat 99. Waqala, dan telah berkata ia. Inni, sesungguhnya aku. Zahibun, yang akan pergi. Ila Rabbi, kepada Tuhanku. Sayahdini, bakal ia pimpin akan daku. Baik, saya masuk mula daripada ayat 94.
Ayat 94 ini adalah sambungan daripada cerita yang lalu, iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim, yang mana satu hari orang pergi ke pesta. Pesta ni satu perayaan. Dan mereka akan pergi ke tempat berhala atau kuil mereka. Jadi mereka tinggalkan kuil itu untuk pergi ke pesta yang berdekatan dengan kuil itu. Dia pergilah berpesta di situ. Dan setelah berpesta, mereka akan kembali ke kuil itu. Tapi, apa yang mereka dapati, kuil-kuil itu ataupun patung-patung itu telah hancur. Kecuali ada satu patung yang besar, tidak dihancurkan. Jadi kerja siapa ini? Kisahnya bahawa Nabi Ibrahim dia tidak ikut pesta itu dengan alasan dia tak sehat. Dia sakit. Hati dia cukup marah dengan penyembahan berhala. Jadi Nabi Ibrahim rasa bahawa ini peluang aku nak kerjakan berhala-berhala ini. Lalu Nabi Ibrahim pergilah ke kuil itu, dan Nabi Ibrahim sebelum memecahkan tadi, dia tanya kepada Tuhan-Tuhan berhala itu, mengapa kamu tak pergi makan? Mengapa kamu tak nak cakap? Lalu bila Nabi Ibrahim bercakap demikian dan dia tak jawab, maka Nabi Ibrahim pun pukullah sungguh-sungguh. Berhala itu pecah. Dan pemukulnya atau kapak digantungkan pada satu berhala yang besar. Jadi yang lain semua dihancurkan. Dan mereka pun habislah berpesta, maka mereka kembalilah ke kuil itu untuk mengadakan kesyukuran ke apa, untuk hajat dan kesyukuran. Dia pergilah. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka kaum itu pun menghadap. Maka telah menghadap mereka ilaihi kepadanya, kepada kuil itu. Yazifun. Yazifun, mereka bersegera. Mana bersegera ke kuil itu. Jadi, mereka pun pergi. Tengok-tengok, apa jadi? Hancur. Jadi, mereka saling menyalahkan masing-masing. Kenapa tak ada yang nak jaga tadi? Tak ada siapa yang tunggu kat sini. Macam-macamlah tuduh menuduh. Akhirnya, ada seorang kata, saya perasan ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini dia tidak suka dengan Tuhan kita. Selalu dia mencela-cela Tuhan kita. Siapa dia? Lalu dinyatakan, siapa lagi? Ibrahim lah, anak Azar tu. Pergi tangkap dia. Maka dicari Ibrahim, dapat, dan diheretlah ke situ untuk didakwa. Jadi pada masa itu Nabi Ibrahim ditanya, engkau ke yang melakukan kerja-kerja ini? Kata Nabi Ibrahim, cuba perhatikan, kapak itu ada pada berhala yang besar. Mungkin dia yang melakukan. Tengok bahasa Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kata, taklah, saya tak buat lah.
Nabi Ibrahim tentulah berbohong. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim hanya mengalihkan pandangan soalan itu. Dia kata, coba perhatikan, kan ada kapak di lehernya. Mungkin dialah yang buat. Ya. Dia tuduhlah berhala yang besar itu buat. Ya. Lalu mereka pun pandanglah kepada berhala besar itu dan mereka terfikir, takkanlah Tuhan berhala ni boleh buat, sedangkan dia tak boleh mendengar, tak boleh bercakap. Jadi dia kata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, macam mana dia boleh lakukan sedangkan dia pekak bisu buta? Di sinilah Nabi Ibrahim dapat peluang. Dapat peluang untuk membalas jawapan. Kalau dah tahu bahawa Tuhan berhala itu pekak bisu buta, kenapa kita sembah dia? Qala, ni yang ayat 35 ayat 95 ayat 95. Qala, telah berkata ya Ibrahim, ata'buduna ma tanhitun? Adakah kamu sembah apa yang kamu ukir atau yang kamu pahat? Kamu ukir dia, kamu pahat dia, kamu bentuk dia, lepas tu kamu sembah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah telah menciptakan ia akan kamu dan apa yang kamu sembah. Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan? Dia tahu. Itulah Allah. Kenapa kamu tak sembah Allah? Oh, melenting mereka. Melenting mereka sebab apa? Nabi Ibrahim mengalihkan pandangan kepada Tuhan Allah, bukan Tuhan berhala. Di situlah peluang Nabi Ibrahim dapat dapat menjadikan mereka berfikir. Berfikirnya apa? Takkanlah Tuhan berhala yang pekak bisu buta tu boleh lakukan semua ini. Kan? Itu Nabi Ibrahim dapat poin. Kalau dah tahu, kenapa kamu sembah? Itu kan yang kamu ukir, yang kamu bentuk. Sedangkan Allah yang menciptakan kamu, yang patut kamu sembah. Oh, dia kalah dalam hujah. Tapi, mereka menang dengan kuasa. Jadi mereka ramai. Mereka ada kuasa. Tapi dalam segi hujah, mereka dah kalah. Apa tindakan mereka? Qalu, telah berkata mereka, ibnu lahu bunyanan. Binalah olehmu baginya satu bangunan. Satu bangunan. Fa'alquhu fil jahim. Maka lemparkanlah olehmu akannya dalam api yang menyala-nyala. Dalam api yang menyala-nyala. Kalau di akhirat jahim itu neraka jahim. Maksudnya ialah api yang menjulang-julang, yang menyala-nyala. Jadi, perintah suruh buatkan satu bangunan, satu tempat, yang mana di situ dinyalakan api dengan bahan bakaran yang dikumpulkan dekat situ. Dinyalakan api, lepas tu campakkan saja Ibrahim ke dalam tu. Maka Nabi Ibrahim tidak dapat berbuat apa-apa dengan tindakan mereka. Mereka mungkin ikat atau rantai Nabi Ibrahim untuk dicampakkan ke dalam api itu. Fa'aradu bihi, maka telah berkendak mereka dengannya, dengan Ibrahim itu kaidan tipu daya. Waja'alnahumul asfalin, maka telah kami jadikan akan mereka orang-orang yang rendah. Mana rendah di sini, mana hina. Mereka mengatur tipu daya. Mereka sudah kalah hujah, tapi mereka gunakan kuasa untuk menutup kesalahan mereka.
Jadi orang anggap Nabi Ibrahim salah. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah menang dalam hujah. Ya. Jadi dengan tindakan untuk membakar Ibrahim itu, orang ramai menganggap Ibrahim itu sudah bersalah. Salah kerana memecahkan tuan-tuan berhala mereka. Ya. Maka mereka mengatur tipu daya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Ya. Dinyalakanlah api. Ya. Bukan kecil api. Ya. Dengan cerita besar api tadi. Ya. Lebih kurang 4 padang badminton punya kayu kayan dikumpulkan kat situ dan dinyalakan, dicampakkan Nabi Ibrahim kepadanya. Ya, adakah berjaya tipu daya mereka? Tidak. Allah jadikan mereka orang yang hina atau rendah. Ya, Nabi Ibrahim ketika dicampakkan, datanglah Jibril kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mau tak engkau pertolongan aku? Kalau Nabi Ibrahim nak pertolongan Jibril akan angkat Nabi Ibrahim, diletakkan satu tempat yang selamat daripada mereka. Nabi Ibrahim ketika itu menolak tawaran Jibril. Nabi Ibrahim kata, cukuplah dengan pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah, ya Allah, jadi pelindung atau sebaik-baik pelindung. Lalu Allah pun perintahkan api, ya nar, wahai api, kunu bardan, jadilah sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Maka dicampakkanlah Nabi Ibrahim. Tidak satu helai rambut pun yang terbakar. Bahkan api itu sudah habis. Mana bahan api itu sudah habis. Tinggal debu-debu. Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Bahkan Nabi Ibrahim terasa sejuk. Bukan panas, terasa sejuk dan selamat. Kata ulama-ulama tafsir menerangkan, kalau Allah tidak katakan selamat, mungkin Nabi Ibrahim juga tak boleh selamat. Sebab sejuk juga boleh membunuh. Jadi sejuk yang selamat. Mana sejuk selesa. Tak terbakar pun Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim keluar daripada debu-debu dan mengibas-ibaskan debu-debu pada tubuhnya. Dia selamat dan tidak apa-apa langsung. Itu yang dikatakan tipu daya mereka. Allah jadikan mereka orang yang hina atau rendah. Waqalah. Setelah itu, Nabi Ibrahim berkata, katanya, inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Lepas itu, Nabi Ibrahim nak berhijrah. Dia tak nak duduk situ lagi. Dan dia nak berhijrah kepada daripada negeri kafir itu. Dia tidak menyenangi negeri itu lagi. Saya dini bakal ia pimpin akan laku. Maka Nabi Ibrahim hijrah, tinggalkan negeri kafir itu. Lalu dia pun terus berjalan mengikut pimpinan Allah Ta'ala. Dia pun menuju ke Syam. Itulah negeri
dia yang disucikan. Ya. Dia pergi ke negeri Syam atau sekarang dikatakan Syria. Ya. Baik, sambung lagi. Rabbi, wahai Tuhanku. Hab, anugerahkanlah oleh Engkau. Anugerahkanlah oleh Engkau. Li, bagiku. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu, ayat 101 ya. Maka telah kami gembirakan akannya. Maka telah kami gembirakan akannya. Bigulamin, dengan seorang anak. Halim, yang amat sabar. Bracket penyantun. Falamma, maka manakala. Balagha, telah sampai ia. Ma'ahu, bersamanya. Sa'a, boleh berusaha. Qala, telah berkata ia. Ya bunayya, wahai anakku. Ini sesungguhnya aku. Ara, aku melihat. Fil manam, dalam tidur. Anni, bahawasanya aku. Azbahuka, aku sembelih akan engkau. Fanzur, maka perhatikanlah oleh engkau. Maka perhatikanlah oleh engkau. Maza, apakah yang taro engkau pikirkan. Bracket pendapatmu. Qala, telah berkata ia. Ya abati, wahai bapaku. If'an, perbuatlah oleh engkau. Ma, akan apa yang tu'mar, engkau diperintahkan. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku.
bakal engkau dapati akan daku minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Biasa mas mulu. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah oleh engkau bagiku daripada orang-orang yang soleh. Maksudnya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dapat dianugerahkan anak yang soleh. Ya. Sebab Nabi Ibrahim dah tua. Ya, dia tidak ada anak. Jadi, dia mohon kepada Allah Ta'ala supaya dianugerahkan anak yang soleh. Fabasyarnahu, maka telah kami gembirakan akan bi gulamin halim, dengan seorang anak lelaki yang amat penyabar. Halim ni amat penyantun, amat penyabar, ya, itu halim. Mana permintaannya dikabulkan. Dapatlah dia anak namanya Ismail. Ya. Anak ini cukup sabar, ya, cukup baik. Daripada mula kecilnya, ya, sampailah ke dewasa. Dia cukup penyabar orangnya. Ya. Itulah, ya, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak yang penyabar. Falamma, maka manakala balagha ma'ahu sa'ah, maka manakala telah sampai ia bersamanya as-sa'ah, boleh berusaha. Nabi Ibrahim dia tinggalkan Hajar dengan anaknya, ya, Ismail. Di mana? Ya, di Mekah. Di Mekah sekarang ini. Ya, di sana. Ditinggalkan di sana dan dia balik semula. Ya, ke Syam. Ya. Jadi, ya, perjalanan itu bukan dekat. Perjalanan itu cukup jauh. Makan berminggu-minggu baru sampai. Ya. Apalagi perjalanan dengan jalan kaki. Ya, berminggu, mungkin berbulan, ya, baru sampai. Jadi, ia ditinggalkanlah dua beranak ini sampai kehabisan bekalan. Ya. Dan ya, nampaknya kedua anak ini berdikari hidup. Ya, setelah umurnya, ya, 13 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Mana dah boleh berusaha lah. Ya. Dah boleh berusaha. Nabi Ibrahim datang menziarahi, ya, anak ini. Anak ini dah pandai, dah boleh berusaha. Ya. Jadi pada masa itu, si ayah ini, iaitu Nabi Ibrahim, ya, dia pun berkata, qala, kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam. Ya, sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Maknanya bermimpi. Ya, aku lihat dalam tidur, maknanya dia bermimpi. Ya, aku bermimpi. Bahasa kita macam itulah. Anni azbahuka. Ya, bahawasanya aku menyembelih akan engkau. Jadi dalam mimpi itu, ya, aku menyembelih engkau. Fanzur maza taro. Maka perhatikanlah oleh engkau apakah yang engkau pikirkan atau engkau, ya,
Apakah pendapat engkau? Macam tu. Apakah pendapat engkau? Kata si ayah ini. Apa jawab si anak ni? Qala, telah berkata ia, Ismail, ya abati, wahai bapaku, if'al ma tu'mar, perbuatlah oleh engkau apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni, bakal engkau dapati aku, insyaAllah, jika telah berkehendak oleh Allah, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Bayangkan, ya, si bapa datang sesekali. Ya, bertahun-tahun baru dia datang menjenguk anak ini. Datang-datang pula nak sembelih anak ini. Kalau ya, kebanyakan orang atau orang lain, ya, apa yang ya, mereka akan jawab kepada orang tua ini? Kalau seandainya tiba-tiba dia kata, aku mimpi, aku sembelih engkau nak, contohnya. Bapa nak sembelih aku, bapa dah mabuk, bapa dah gila. Nescaya dia akan cakap dengan maknya, mak, bapa dah mabuk ni, mak, dah gila dah. Dia balik nak sembelih aku. Nampak? Ya? Jadi, tengok. Nabi Ismail, ya, dia tidak melaporkan hal itu kepada ibunya. Bahkan, dia diam-diam dia menerima perintah itu. Buatlah, Pak, apa yang diperintahkan Tuhan tu, buatlah. Nanti bapa akan nampak, ya, bahawa aku ini akan tergolong orang-orang yang sabar. Jadi macam tu sekali sikap seorang anak yang soleh, sehingga boleh menerima perkara yang paling mengerikan dalam hidup, nak disembelih. Ini pun dia kata suruh buat. Ya, bayangkanlah. Ya, apakah ya, kalau kita ni kita sanggup ya, nak menjawab demikian? Ya, belum tentu lagi. Ya. Baik. Falamma, maka manakala aslama, telah berserah keduanya, telah berserah diri keduanya. Watallahu, dan telah membaringkan ia akannya. Dan telah membaringkan ia akannya. Lil jabin, bagi rusuk, bagi rusuk saja, bagi rusuk. Bracket di atas kening. Wanadainau, dan telah kami seru akannya. Dan telah kami seru akannya. An, bahawa, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad, sesungguhnya, saddaqta, telah membenarkan engkau, ar-ru'ya, akan mimpi. Inna, sesungguhnya kami, kazalika, seperti itulah, najzi, kami balas,
al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Inna bahawasanya haza ini lahua sungguh ia al-bala'u ujian al-mubin yang terang. Wa fadainahu, dan telah kami tebus akannya. Bizibhin, dengan sembelihan azim yang besar. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan alaihi, atasnya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Baik, semula. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka manakala telah berserah keduanya dan telah membaringkan ia akannya, lil jabin, bagi rusuk, atau kening, mana dah dibaringkan, macam nak sembelih kambing atau lembu, dah dibaringkan, tinggal nak menyembelih saja. Si Ismail ni ikut je lah. Wa nadainahu an ya Ibrahim, dan telah kami seru akannya bahawa wahai Ibrahim. Kami tu Allah. Allah pun panggil ketika Nabi Ibrahim nak menyembelih. Allah panggil, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'yah, sesungguhnya telah membenarkan engkau akan mimpi. Mana engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya kami seperti itulah kami balas akan orang yang buat baik. Inna haza lahwal bala'ul mubin, bahawasanya ini sungguh ia ujian yang terang. Wa fadainahu bizibhin azim, dan telah kami tebus akannya dengan sembelihan yang besar. Maknanya, ini Nabi Ibrahim tak jadi nak sembelih Ismail. Bahkan Allah Ta'ala ganti dengan sembelihan kibas, dengan seekor kibas yang katanya didatangkan daripada syurga oleh Jibril, dan disembelihlah kibas itu sebagai ganti. Wa tarakna alaihil akhirin, dan telah kami tinggalkan atasnya pada orang-orang kemudian. Tinggalkan ni mana ditinggalkan cerita atau diabadikan cerita ini pada orang-orang yang kemudian. Sebab itu sampai sekarang kita ada acara korban, tapi bukan korban manusia, korban binatang. Setiap tahun kita ada hari raya korban. Jadi itu adalah sunnah Nabi Ibrahim yang dilangsungkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Asalnya siapa yang nak disembelih? Ismail yang nak disembelih. Sebab itu masyarakat jahiliyah dulu pun mereka masih mengadakan acara korban. Mula-mula binatang, lama-lama pula dah tukar manusia. Jadi diundi, siapa yang kena masa itu, dia kena jadi korban. Ini termasuklah
bapa Nabi SAW sudah tercatib untuk jadi korban, ya, sembelihan. Tapi bapa Nabi dia meninggal dahulu sebelum dikorbankan. Itulah cerita orang musyrikin masih melakukan korban, tapi dah korban melampau, iaitu mengorbankan manusia pula. Ya. Jadi kita sampai sekarang menurut sunnah Nabi Ibrahim yang dilangsungkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ibadat korban. Ya. Sampai situ dulu dan kita sambung pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran sorof kita. Boleh buka. Okay. Bilangan berapa hari itu kita berhenti? Sorof. Bilangan berapa? 15. 16. Apa latihan yang dibuat? Daraba. Doroba. Okey. Doroba yadribu. Mana 16 lah. 16. Ya. Jalasa yajlisu. 16. Okey. Ya, bilangan yang ke-16. Jalasa yajlisu julusan ijlis la tajlis. Ya, yang kita tak ikut ialah ya masdar, ya. Masdar jangan ikut, ya. Baik, sekarang ni kita tukar kepada doroba. Macam mana? Doroba yadribu. Lagi? Dorban. Dorban. Lagi? Idrib. La tadrib. La tadrib. Lagi? Doribun masrubun. Doribun madrubun. Lagi? Makribun. Ya. Satu midrabun. Midrobun. Lagi? Akraba. Darabun. Mana adroba? Adrobu. Adrobu. Adrabu. Isim Adrobu. tabdil. Isim tabdil. Adrabu. Darabun. Dorro macam tu. Dorro. Ya. Bunyikan macam tu. Dorrobun. Macam tu. Duriba dengan mutrabu. Ya. Duriba yudrobu. Baik, ya. Apa makna yang boleh dibuat mengikut wazan? Doroba apa maknanya? Telah pukul ia. Telah pukul ia. Mudhari? Ia pukul. Ia pukul. Masdar? Pukulan. Pukulan. Ya. Amar? Pukullah oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau pukul. Jangan engkau pukul. Isim fa'il? Yang memukul. Yang memukul. Isim maf'ul? Yang dipukulkan. Yang dipukul saja. Yang dipukul. Yang dipukul. Yang dipukul. Kemudian? Tempat pukul. Isim makan. Tempat pukul. Tempat pukul. Masa Zaman? Pukul. Masa pukul. Masa pukul. Kemudian? Alat pukul. Alat pukul. Tafdil? Lebih pukul. Lebih pukul. Mubalaghah? Tersangat pukul. Tersangat pukul. Madi majhul?
telah dipukulkan orang ia. Telah dipukulkan orang ia. Mudhari' majhul. Ia dipukulkan orang. Ia dipukulkan orang atau ia dipukul, ya, orang. Okey, alhamdulillah, ya. Itu yang ke-16. Yang ke-17 pula. Sulasi mujarrad, ya, sulasi mujarrad. Iaitu fa'ala yaf'ulu, kita ambil kataba, ya. Kataba yaktubu. Kataba ni menulis, telah menulis ia. Mudhari'nya yaktubu. Masdarnya apa? Kitaban. Kitaban. Amar Uktub. uktub. Nahi La taktub. la taktub. Isim fa'il Katibun. katibun. Isim maf'ul Maktubun. maktubun. Makan Maktabun. maktabun. Zaman Maktabun. maktabun. Alat Miktabun. miktabun. Tafdil Aktabu. aktabu. Tafdil Aktabun. mubalaghah Aktabun. katabun. Ada sabu, ya. Katabun. Fi'il, ya, fi'il madhi Kutiba. majhul kutiba. Kutiba. Fi'il mudhari' majhul Yuktabu. yuktabu, ya. Baik, dalam segi makna, makna tengok tu yang tertulis tu, makna di bawah dia. Madhi Telah menulis ia. telah menulis ia. Mudhari' Ia menulis. ia menulis. Masdar Tulisan. tulisan. Amar Tulis oleh engkau. tulislah oleh engkau. Nahi Tulislah. Jangan engkau tulis. jangan engkau tulis. Isim fa'il Yang menulis. yang menulis. Isim maf'ul Yang ditulis. yang ditulis. Makan Tempat menulis. tempat menulis. Zaman Masa menulis. masa menulis. Alat Alat menulis. alat menulis, ya. Tafdil Lebih menulis. lebih menulis. Mubalaghah, Bersangat menulis. ya, tersangat menulis. Madhi majhul Telah ditulis ia. telah ditulis ia. Mudhari' majhul Ia ditulis. ia ditulis, ya. Itu cara menterjemahkan mengikut wazan. Cuba tengok bawah. Bawah sekali tu kharaja khurujan masdarnya, mana keluar. Cuba letak makna saja, jangan makna ikut wazan. Kalau madhi keluar, Telah mengeluar ia. mana mengeluar pula? Telah keluar ia. Telah mengeluar ia. Telah keluar. Telah keluar. Telah keluar ia. Kalau mudhari' Ia keluar. ia keluar. Masdar Keluaran. keluaran. Amar Keluarlah oleh engkau. keluarlah oleh engkau. Nahi Jangan engkau keluar. jangan engkau keluar. Isim fa'il Yang keluar. yang keluar. Isim maf'ul, Yang dikeluarkan. ya, makan. Tempat keluar. Zaman Tempat masa keluar. masa keluar. Zaman alat Alat keluar. alat keluar. Tafdil Lebih keluar. lebih keluar. Madhi majhul Tersangat keluar. mubalaghah Tersangat keluar. tersangat keluar. Madhi majhul Telah dikeluarkan ia. telah dikeluarkan ia, ya. Untuk latihan, ya, cuba ambil satu perkataan,
Rozako. Rozaikop. 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 Masdar dia, Rozako ya barisnya Rozako. Masdar dia rizkon. Rozaikop alif. Rizkon. Rozaikop alif. Rizkon. Maknanya merezekikan. Merezekikan. Jadi madi dia rozako, masdarnya rizkon. Macam sekarang ni kataba yaktubu. Kalau rozako yarzuku. Masdarnya apa? Ikut yaktubu. Yarzuku. Masdarnya apa? Rizkon. Masdar ada bagi. Ya. Itu satu. Rizkon maknanya rezeki, merezekikan. Ya. Satu lagi. Catatkan kafaro. Kafaro masdar dia kufron. Maknanya kafir. Jadi dua latihan tu. Satu, ya, rozako. Satu lagi apa? Kafaro. Itu saja untuk hari ini. Kita ada satu kali lagi ya minggu depan. Boleh tak? Tak tahu dulu. Minggu depan? Belum raya lagi? Boleh kan? Boleh ya, insyaAllah ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama.